Narasumber kita terus saja kita perkenalkan kepada anda penonton di sisi kiri saya, iaitu Yang Mulia Tuan Abdul Khalik bin Idris, merupakan Ketua Operasi Penjagaan Kanak-Kanak ASOH. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selesa saya panggil Khalik, Tuan Khalik. Boleh. Boleh ya. Bersama Tuan Khalik juga pagi ini narasumber kita yang kedua, iaitu Yang Mulia Puan Siti Nur Izlin ya, binti Haji Zulkifli, merupakan seorang pengasuh profesional ya, ASOH. Jadi Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Puan Izlin boleh ya? Boleh. Puan Izlin, apa khabar pagi ini, sihat ya? Sehat, Alhamdulillah. Ini bukan kali pertama ke Rampai Pagi ya? Bukan, ini kali kedua. Wah, gembira sekali lagi kita dapat bersama dengan Puan Izlin pagi ini ya. Baik, untuk memulakan ruangan wawancara kita pagi ini, ada penonton, kita terlebih dahulu bersama dengan Yang Mulia Tuan Khalik lah ya. Jadi untuk Tuan Khalik sebagai mukaddim awal, sebagai permulaannya, mungkin Tuan Khalik boleh mengongsikan bagaimana ASOH On The Move ini bermula ataupun ianya ditubuhkan. Okey, ASOH On The Move ini bermula operasinya pada 15 April tahun 2025, tahun lepas lah. Ini Alhamdulillah sudah setahun kami beroperasi. Dan sebelum dia beroperasi memang saya sebagai bapa untuk anak 2 orang ada mengalami macam masalah siapa yang boleh kami antar untuk jaga anak kami lah. Terutamanya bila kami ada urusan penting, mesti ada fokus yang kuat lah. Betul. Lepas tu topik ini dikongsikan arah my business partner, which is owner untuk ASOH Enterprise ini, Mustafizar Saleh. Dan di sana kami berbincang dan buat business analisa. Dan Alhamdulillah kami mendapati bahawa masalah ini memang ada di mana-mana lah di Brunei. Belum ada solusinya lah untuk dapat penjaga yang dapat dipercayai, yang profesional. Dari sanalah kami memikirkan, lepas beberapa bulan, Alhamdulillah beroperasilah kami. Memang ya, kalau permasalahan sebegini mempunyai demand yang sangat tinggi di negara kita ni, Brunei Darussalam, apatah lagi ya memandangkan si suami dan juga isteri, ibu dan juga bapa masing-masing sibuk ya dengan tugasan, jadi memerlukan bantuan lah ya daripada pihak luar untuk menjaga dan juga mengasuh ya. Tapi sebelum itu, ASOH, apa ASOH ni? ASOH ini perkataan Brunei. Perkataan Brunei. Tidak ada terma panjang ASOH ini. Nada. Ya simple saja. Artinya mengasuh. Baik. Jadi Alhamdulillah, sebetulnya kalau kita ni melihat ASOH On The Move ni kan, selain daripada orang objektif untuk mengasuh kanak-kanak, mungkin bukan anak sendiri dan sebagainya, kepercayaan itu juga penting kan sebetulnya. Dan kita beralih pula kepada soalan yang kedua. Sebetulnya bagaimana kalau pihak Tuan memastikan semua pengasuh yang diambil adalah terlatih dan boleh dipercaya, dan juga adakah terdapat latihan khusus atau sijil yang wajib untuk dimiliki oleh si pengasuh ini? Macam mana Tuan? Okey. Sebelum diorang menjadi pengasuh, kami memang ada step-step yang tertentulah. Bermula dari interview temuduka. Lepas itu ini kami disokong oleh ditolong oleh Job Center Brunei juga untuk background assessment dan segalanya. Lepas itu selepas semua sudah selesai, dorang menjadi pengasuh kami, kami akan cuba antar dorang untuk mendapatkan sijil pediatric first aid course dari Saving Life Resource. Dari sana dorang pun terlatih untuk emergency dan juga apakan dibuatlah kalau ada apa-apa. Jadi kursus ini di negara Brunei Darussalam. Memang di Brunei semua. Lama untuk mengambilnya? Sehari boleh siap. Sehari boleh siap. Lepas itu dapat sijil lah. Jadi kemahiran ini diberikan kepada pengasuh-pengasuh baru. Memang ya? itu sangat penting lah. Apa beza pengasuh dengan daycare, Tuan? Okey, pengasuh ni dorang datang ke rumah. Maksudnya macam mana prosesnya? Dorang misalnya saya ibu bapa yang ada anak 2. Kemudian saya datang kepada Tuan. Lepas datanglah, boleh hubungi dari WhatsApp saya lah. Lebih produktif lah. Masa ni era digital semua dari rumah saja. Dari rumah saja. Selepas itu? Lepas itu kontak kami bila Tuan memerlukan dan kami carikanlah siapa yang available. Masa itu dan dorang datang ke rumah sendiri.
Ibu bapa tidak perlu ingau untuk mengantar mengambil. Orang sendiri boleh datang. Maksudnya pengasuh ini akan datang ke rumah kita ni? Memang boleh. Berbeza dengan kita ni yang menghantar ke pusat penjagaan kanak-kanak daycare. Daycare itu itu perbezaannya. Tapi bukan di rumah saja. Boleh je macam majlis perkahwinan kah. Ini yang ada saya nampak masa musim hari raya lepas, ada penjaga untuk kanak-kanak itu yang menjaga anaknya di sana. Jadi penjaga itu datang ke tempat Open house itu untuk menjaga anak itu. Kemudian ibu bapanya Pasal ibu dapat bapanya bersosial. sibuk. Ibu bapanya sibuk mungkin open house. Networking lah, bersosial lah, apalah. Banyak-banyak ada refill makanan ke apa. Betul juga. Jadi kalau dapat ditanyakan lebih lanjut, idea ini, kalau dilihatkan idea ini memang berbeza dengan daycare. Selain berbincang dengan rakan business partner tuan seperti tadi, dari mana idea ini sebetulnya? Adakah daripada negara luar kah ataupun macam mana? Memang idea bisnes ini lama sudah di luar lah. Lama sudah ada di luar tapi belum sampai di sini. Terutamanya di Eropah. Memang benda ni normal sudah lah. Mana panggil babysitter? Babysitter. Ini babysitter dalam Englishnya lah. Lepas tu kami bawa kemari. Ia bukan saja menolong ibu bapa untuk ada orang menjaga anak-anaknya orang kan, tapi untuk save masalah, save masa terutamanya ibu bapa yang milenial lah masanya, banyak bekerja dua-dua, so boleh hire kami, and then kami boleh tolong untuk menjaga anak, so ibu bapa tidak perlu untuk school run apa itu inilah, tidak payah. Macam kami lihat wayang kan, malam bantu kan, anak dah dapat dibawa. Jadi kita panggil pengasuh. Boleh. Suruh lihatkan mereka. Tapi waktu itu fleksibel macam mana? Waktu kami beroperasi dari 7 pagi sampai 10 malam. Setiap babysitter ia punya maksimum lah untuk bekerja 10 jam sehari lah. So maksudnya bukan per jam nih, per call. Per jam. Ia punya harga per jam. Menarik sungguh sebetulnya kan Wali. Jadi banyak yang ingin kita kupas mengenai dengan Asuh on the Move ini sebetulnya. Namun ingin kita tanyakan terlebih dahulu juga kepada Yang Mulia Puan Siti Norizlin ya mengenai dengan seorang pengasuh profesional ini. Jadi kalau Puan sendiri, apa yang mendorong Puan untuk menjadi seorang nanny ataupun babysitter ataupun pengasuh profesional ini, dan mungkin boleh dikongsikan latar belakang Puan sendiri. Silakan. Okey, latar belakang saya sebenarnya menjadi dari bidang kejururawatan. Jadi walaupun tidak directly related, tapi saya ingin mengambil peluang untuk bekerja dan menjaga kanak-kanak secara profesional. Sebab ada banyak peluang untuk menjaga kanak-kanak sebenarnya secara profesional ini. So mengambil peluang ini untuk memahami lebih dalam macam mana kanak-kanak tingkah lakunya, apa rutin dasarnya. So ini boleh di-apply nanti jika lulus saya menjadi jururawat kanak-kanak lah. So boleh memahami mereka lebih dalam secara, bukan saja secara fizik, tapi secara emosional, secara mental. Dan itu jadi lebih ada berguna kaitan lah. juga lah Ada daripada kaitan bidang. kalau boleh difahami secara dalam. Okey. Kalau kita melihatkan penjagaan kanak-kanak ini, apatah lagi anak orang lain lah, ni orang kata ni bukan anak diri macam tu sebagai pengasuh ni kan ada terdetik satu cabaran, ada juga pengalaman manisnya dan sedemikianlah dan mungkin dapat dikongsikan oleh Puan sendiri sedikit sebanyak di Kaca TV ini untuk penonton di luar sana. Kalau bercakap tentang cabaran, mungkin nanny lain nanny lain cabarannya. Tapi secara peribadi mungkin cabarannya pada pendapat saya bergantung kepada umur anak itu. So kalau umur anak itu macam 4 ke 5 tahun ataupun above, mungkin diorang more to mengeksplor tempat. So mungkin di tempat umum lebih mencabar berbanding kalau anak itu dijaga di rumah. Tapi of course ada solusinya lah. Mungkin membuat aktiviti yang menarik untuk anak itu ataupun membawa anak itu bercakap.
tentang diri mereka. Mungkin mereka suka ini, suka itu. Boleh dikenal pasti dulu sebelum berjalan ke tempat publik lah. Ya. Jadi Wali, sebetulnya saya ingin bertanya ni. Okey. Sebagai Teruskan. seorang pengasuh kan, tadi ada di acara open house dan sebagainya, pengasuh datang ke acara tersebut. Kalau orang Brunei kata ni, memangnya orang prihatin. Ya. Nak siapa kolainya? Kau siapanya? Bisa hidup kerajaan Muar ni, macam tu kan? Jadi Betul. kalau pendapat Puan Norazlin sendiri, adakah hingga pengalaman tersebut? Bagaimana mengatasinya? Atau ni orang biar dia macam tu saja? Nangnya lumrah orang kata ni sebagai orang Brunei memang cukup prihatin kan? Macam mana? Sesuatu yang baru lagi kan? Ya. Macam mana Puan? Alhamdulillah lah orang Brunei ni ramah jenisnya, suka bawa berbincang, suka bawa bercakap, suka bergaul lah. Bagi saya tidak ada masalah pulang. Layan saja kan contoh tadi hari raya, hari raya untuk bergembira. So I bawa bercakap saja. Kalau ditanya dari mana, mungkin ya penasaran lah, like dari company mana. So ceritakan company ini sebab dipahami baru juga company ini. So dari sana boleh bercerita and then kenali latar belakang masing-masing macam mana. Realitinya patut dihadapi betul. juga kan Wali. Jadi alhamdulillah seorang pengasuh yang profesional itu dia. Bukan itu sahaja ni sepengalaman saya lah membawa kanak-kanak main playground kan. Ya. Indungnya makan, pengasuhan ni membawa bermain anak-anak. Ya, betul. Jadi mungkin ini ada kaitannya dengan Video. yang kita kena sediakan ni. Jadi mungkin siapa yang boleh menerangkan mengenai dengan aktiviti ini, kita saksikan bersama. Ya, itu dia. Jadi video ini di mana ni sebenarnya? Dia ni di antara satu playground di Brunei ni lah. Okey. Memanglah tentunya. So ini adalah birthday event. Birthday event. Ibu bapanya makanlah. Seperti yang saya ceritakan tadi. Biasalah, makin meningkat umur sakit belakang kan untuk di playground. Dan anak tempatan tani yang muda-muda yang neni ni memang lebih sesuai lah untuk membobot anak sana sini. Ini salah seorang nini tuan ya. Salah seorang neni kami. Nini Hanisa. Mereka ni terhad menjaga seorang anak ke ataupun satu family itu? Okey, kalau satu orang neni boleh jaga sampai 2 toddlers, artinya 2 kanak-kanak yang 3 tahun atas lah. Kalau bawah 1 tahun memang one on one saja kami itulah. Ini untuk safety, untuk keselamatan supaya fokus lah. Menarik juga ya. Kalau kita imbas kembali, kalau mengimbau kenangan lama tu kan melihat cerita-cerita dari Eropah dan sebagainya, The Nanny. Mungkin idea tu ada dari sana juga. Okay. Menarik sekali sebetulnya. Dan seterusnya kalau kita ingin tanyakan kembali kepada Tuan Abdul Khalik ya. Sekiranya ada ibu bapa yang memerlukan perkhidmatan bis kita secara mendadak, adakah tempahan last minute dibenarkan? Last minute yang macam mana ni? Sejam sebelum acara ke apa? Macam mana? Mungkin lebih terangkan lebih lanjut. Last minute memang kami masih boleh terima. Tapi ia punya chance-nya tu lah mungkin lebih nipis lah dari kalau ya awal lagi booking lah. Sebab setiap hari dorang ni memang ada assignment sendiri, ada session sendiri, ada jadual sendiri sudah. Tapi ada kemungkinan juga macam takut dampit lah kalau last minute. Tapi memang kami dapat terima lah. Last minute perbaik lah ya, tetapi mengikut availability neni ataupun pengasuh ini mana tadi tahu neni sebelah rumah kan, okey, taruh saja. Katanya mau jam sebegininya. Sebagai contoh pukul 10, tinggal 3 minit lagi kan pukul 10 ni. Macam mana akan melusirkan neni ni ke sana menjaga? Susah juga. Baik, yang menjadi satu tanda tanya juga buat kita ialah sejauh ini berapa orang neni sudah di bawah asuh ini? Alhamdulillah kami ada sebanyak 28 yang aktif nenis lah. Alhamdulillah. 28 aktif nenis dan setiap hari alhamdulillah mereka itulah
ada session lah. Ada session masing-masing ya. 20 berapa tadi? 20? 28. 28. Baik. Kalau 28 daripada 28 ini berapa orang lelaki, berapa orang perempuan? Semua perempuan. Semua perempuan. Semua perempuan. Ya? Okey. Ada perancangan untuk membawa laki-laki? Insya-Allah, sebab ada juga yang bertanya, ada yang lelaki-laki kah? Dari sana kami boleh lihatlah macam mana penyambutnya. Kalau kanak-kanak toddlers yang lebih suka bergaul dengan pengasuh laki-laki kan dapat dia bawa bermain. Betul juga. Rata-rata pengasuh ini usianya berapa? Dalam perumuran 20 ke 40 lah. 20 ya. Yang paling senior 40 lah tak? Jadi itulah. Menarik sebetulnya. Ya. Dari mana sebetulnya kalau orang ramai ingin mengetahui maklumat mengenai asuh on the move ni? Okey, orang ramai boleh layari kami punya Instagram lah, Asuh on the Move, ataupun kami punya website www.asuhonthemove.com. Di sana boleh juga membooking dari online atau dari website kami, ataupun kalau mau lagi banyak bincangannya lah, sebaiknya dari WhatsApp kami lah. Boleh di telefon juga lah ni. Telefon masa ni indah dapat. Sebab ramai akan menghubungi. Betul. Kerana saya percaya orang kita ni orang Brunei, khususnya orang warga emas dan sebagainya, mereka lebih suka menelefon kan daripada me-WhatsApp dan sebagainya. Ni orang lama akan me-WhatsApp tu. Jadi itu dia. Pastikan me-WhatsApp terlebih dahulu. Dan seterusnya untuk Tuan dahululah ya. Apa nasihat kepada ibu bapa yang pastinya masih ada ragu-ragu untuk menggunakan perkhidmatan seperti ini? Okey, untuk ibu bapa yang masih ragu-ragu lah akan memakai servis kami, kami cadangkan untuk satu, bertanya arah kami punya admin lah, hubungi saja talian kami, boleh bertanya sana apa-apa saja soalan, dan dorang ini memang dipercayai lah. Sebelum dorang jadi pengasuh, memang macam seperti dikatakan, kami buat background check interview, memang properly lah ia punya prosedur ni. Dan apa-apa saja pertanyaan, tanya saja, jangan ragu-ragu bertanya, tanya apa saja. Tanya saja ya. Kalau pun New Zealand sendiri, mungkin ada nasihat yang ingin disampaikan dan mungkin boleh menarik perhatian kita untuk lebih percaya Puan Ezlin menjaga rumah dan juga anak kami. Macam mana Puan Ezlin? Okey, untuk ibu bapa yang masih ada sedikit keraguan, mungkin tentang profil neni. Macam bagaimana neni ini apa latar belakang neni ini sebenarnya. Kita boleh mengunjungi IG Asuh. Di sana ada memaparkan profil-profil neni, so boleh tahu diorang latar belakang dari mana, nama siapa, umur berapa, dan berapa jam sudah diorang menjaga, mengasuh. Diorang punya flight time lah tu. Tapi untuk menambah je lah, boleh. Bagus ya poinnya tu lah, yang background neni itu boleh dilihat dari IG. Tapi kalau macam ramai sudah kan kami punya neni ni, payah dicari kadang-kadang. Boleh kontak saja arah admin kami, minta ia punya profil lah, boleh kami hantarkan lah. Kalau selesa dengan Puan Ezlin, sepanjang-panjang cerita Puan Ezlin Ezlin. saja. Nah, aku mau si Ezlin saja menjaga anak aku ya. Tapi si Ezlin hari ni menjaga dia ya. Dia berlaku. Macam tu kan. Tapi daripada pasti Ezlin ada ni lah. Memang lakulah. macam mesra kanak-kanak ya. Mesra kanak-kanak. Macam mana chemistry Puan Ezlin dengan kanak-kanak? Alhamdulillah selama ni okey saja. Semua kanak-kanak benarnya behave kalau tani baik arah diorang kan. So diorang merespon itu hasil daripada kami punya cara memperlakukan diorang. Mungkin ada cara yang boleh dikongsikan. Jangan marongga, mesti senyum. Ada. Apa nilai tambah yang dapat Puan Ezlin bagi kepada anak-anak ni? Kalau di daycare kan diorang kena ajar, ada aktiviti. Kalau Puan Ezlin sendiri macam mana akan membagi value kepada anak ini tadi? Kalau saya sendiri, kalau first time lah berjumpa dengan kanak-kanak tu, Indah terus happy-happy, like tanya-tanya soalan. Ada kanak-kanak yang takut
takut berjumpa dengan orang baru. So mengenal pasti dulu apa yang diorang suka. Ice breaking ni. Apa? Ya, that one. Yes. Ice breaking. Ice breaking. Ice breaking. Tadi aktiviti ice breaking kan saya kenal. Ice breaking dulu. Sudah selesa apa itu ni? Baru kita ni libatkan dengan aktiviti pembangunan kanak-kanak ini tadi. Baik, Syamash dan juga tahniah kita ucapkan ya dengan asuh ini, mudah-mudahan ke depannya akan lebih banyak lagi neni ataupun pengasuh membagi ruang dan juga peluang juga sebenarnya kepada orang tempatan kita ni ya, peluang pekerjaan dan secara tidak langsung juga memudahkan urusan ibu bapa yang dini hari kita lihat semakin sibuk. Ya dengan urusan masing-masing. Baik, jadi mudah-mudahan maju ke depannya kita ucapkan. Amin. Dan selepas ini akan banyak lagi lah tempahan-tempahan untuk neni ini tadi. Jadi ribuan terima kasih daripada penerbit dan juga kami berdua. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi di lain waktu untuk membawakan perkongsian yang lain pula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.